Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila sahib hadzal kitab wa ila kulli masyaikhina wa kulli masyaikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 30. Pada katanya Kitabus Siyam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kitabus Siyam ay hadza kitabu fi bayanis siyam. Ini suatu kitab pada menyatakan, yakni pada menerangkan hukum puasa dan wajib puasa pada bulan Ramadan dengan 5 syarat. Bila ada 5 syarat ni, maka wajiblah puasa pada bulan Ramadan. Yang pertama daripada 5 syarat itu Islam. Islam ni maksud katanya seseorang itu mestilah Muslim. Maka tafriqnya tiada wajib atas kafir. Orang kafir tidak wajib atasnya menunaikan fardu puasa. Cuma di sana walaupun dia ni tak wajib untuk puasa, akhirat kelak dia saat itu akan diseksa disebabkan meninggalkan puasa. Atas muka dunia tak wajib tu dengan makna ulil amri tak boleh nak paksa dia dengan puasa. Cuma pada hari akhirat kelak orang kafir kena seksa sebab dia tak puasa, sebab tak solat. Nampak? Dan kalau dia puasa solat pun dalam keadaan kafir, maka solat dan puasa dia itu tidak sah. Jadi wajib di sini dengan makna katanya bukanlah makna kalau orang kafir ni kalau dia tak puasa maka tidak berdosa, tidak maksud yang gitu. Tapi dengan makna katanya tidak boleh atas ulil amri nak menekan ke seseorang ni untuk melakukan ibadat puasa sebab dia kafir. Kedua, akil. Ni memanglah tak berdosa ni. Maka tiada wajib puasa pada orang gila. Di sini dengan makna tak wajib ulil amri nak tekan atas dia tu puasa dan tidak berdosa di atas dia. Tidak berdosa tu pun kalau dia tidak sengaja pada gila dia, bukan taksir dia. Tapi kalau kata dia tu menjadikan diri dia gila, buat diri dia jadi gila dengan makan sesuatu benda yang menjadikan diri dia gila, maka berdosa juga atas dia. Ketiga, baligh. Maka tiada wajib atas kanak-kanak untuk puasa, tetapi wajib atas walinya menyuruhkan dia kanak-kanak. Wajib atas wali suruh anak puasa tu bila? Masa umur 7 tahun. Serupalah dengan masalah solat. Muru auladakum bis solah. Perintah ke anak kamu dengan semaya ketika mana? Ketika umurnya 7 tahun. Fadribu, dan pukul dia pada waktu umur dia 10 tahun. Jadi
hak Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tu berkenaan dengan solat. Cuma ulama kata masuk lain daripada solat. Perintah-perintah agama yang lain, puasanya, menutup auratnya, mengajarkan dengan agamanya. Umur berapa tahun? Umur anak kita umur 7 tahun, wajib dah atas kita paksa dia dengan suruhan agama. Cuma umur 7 tahun tu wajib paksa sahaja. Tetapi bila dah umur 10 tahun, bukan sekadar wajib paksa, tetapi kena rotan. Rotan sekarang tak ada dah di rumah kita selaku ibu bapa, tak ada rotan. Tu jadi rosak anak-anak tu disebabkan kita jugalah. Bukan sebab orang lain, sebab kita juga peratus banyaknya disebabkan kita. Mana tidaknya jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan anak tu bila dia lahir tu serupa kain putih. Kain putih maksud katanya tak ada coting apa-apa. Maka ibu bapa lah saat ni nak corok ke kain putih saat ni tu, sama ada nak dijadikan Nasara ke, Majusi ke, ataupun nak dijadikan sebagai orang beriman yang sebenar-benar. Jadi kita lah bukan salah guru, bukan saing sahabat dia hak tu nombor lain dah. Kita ibu bapa ni hak memainkan peranan sangat banyak. Kalau kita tak mainkan peranan, maka kan itulah dia jadi berkawan dengan orang tak bagus pun kita biarkan. Tak. Dia berguru dengan siapa pun kita biarkan. Sepatut kita tilik belakang dah tu. Kalau kita ni selaku ibu bapa. Tapi tak. Kita biarkan anak kita tu belajar dengan orang kafir. Nampak? Sepatutnya kalau dah ada orang Islam yang mahir dalam satu-satu bidang, patut kita tak biarlah dia tu belajar dengan orang kafir, sebab di sana kemungkinan pada berbahaya pada agama kita ada. Bukan kita kata tak boleh nak belajar orang kafir semata-mata, tidak. Tapi di antara adanya orang Islam hak berkemahiran pada satu bidang, dengan kita nak hantar dia tu belajar dengan orang kafir hak mahir pada bidang tu juga, maka sepatutnya kita pilih hak Islam lah. Ada begitu juga. Sama ada lelaki dan perempuan. Kalau ada hak mahir pada bidang tu, anak kita lelaki, hantar dengan hak lelaki. Kalau anak kita tu perempuan, hantar dengan guru perempuan. Kecuali lah jadi susah, kerumitan, tu tak apa. Tapi maksudnya kalau benda tu boleh pilih, patut kita pilih ibu bapa. Supaya nak lahirkan anak. Sama juga isu nak lahirkan anak. Sepatutnya tak ada pilih dah. Hak nak menyambut anak kita ni, doktor lelaki ke doktor perempuan, tentu dah doktor perempuan. Sepatutnya, kecuali darurah, terpaksa. Tak ada doktor perempuan waktu tu, barulah suruh doktor lelaki, terpaksa. Ni siap nak pilih doktor lelaki. Masya Allah. Akhir zaman ni. Lepas tu buat pula alasan apa pilih doktor lelaki. Baik. Benda tu merosakkan agama belaka tu, kena pakat-pakat jaga. Tetapi wajib atas walinya menyuruhkan dia anak tu dengan puasa ketika umur 7 tahun. Dia kena rotan dah ketika umur 10 tahun. Ni kerja agama gitu belaka. Ambil daripada kiahnya hadis solat tadi. Keempatnya, kuasa pada mengerjakan puasa. Orang saat ni tu dia ada kemampuan nak buat puasa. Kalau dia tu sakit, tak mampu atas puasa, tu tak apa. Ataupun tua telajak, tua yang tidak ada kemampuan dah di atas dia nak puasa, tu bayar cupuk lah tiap harinya. Kalau orang sakit yang tak diharap sembuh, bayar cupuk hari-hari tu bayar. Kecuali diharapkan sembuh. Diharap sembuh tu nanti sembuh dia lah. Sembuh dia dekat puasa. Maka tiada wajib puasa pada orang yang lemah sebab sangat tuanya atau ada penyakit. Tu makruh dah di kita. Kelimanya, daripada syarat wajib kata kena puasa ni, sunyi daripada haid dan nifas. Maksudnya waktu hak dia nak wajib puasa Ramadan tu, mestilah dia tu tidak didatangi oleh haid dan nifas. Maka kalau didatangi haid dan nifas, haram di atasnya puasa dan wajib di atasnya qada. Nahnu nu'maru bi qada'is saum
wala nu'maru biqada'is shalah. Tu ni. Tu dalam malam ni kitab Buya Tutulak. Ni. Tu nak masuk bab hik tu. Orang pun yang bagus learning. Orang jatuh pun bagus juga pakat nak belajar berlaku hik nifas ni. Moleklah. Ni. Memang sepatut kena belajarlah. Sebab apa? Sebab ni masalah yang rumit. Di antara masalah yang rumit dalam fiqh, di antaranya ialah haid dan nifas. Ni. Jadi kalau nak belajar, pakat nak belajar berlaku, baguslah tu. Satu benda yang baik dah pada agama kita. Suci daripada haid dan nifas. Maka tiada wajib atas orang yang haid dan nifas, tetapi wajib atasnya qada. Solat bila datang haid nifas tak wajib atasnya solat, dia tak wajib qada. Bahkan setengah ulama sebut haram qada. Orang puai mari haid ni, dia mari haid patut suci pada haid. Dia nak qada semula. Semaya dia hak masa dia tak boleh solat ketika mana datang haid. Apa hukum? Setengah kata haram, setengah kata makruh. Ni orang panggil juruh biar tepat ni. Juruh ni biar tepat ni lah. Apa maksud kata juruh biar tepat? Maksudnya bagus kita, baik kita nak buat baik, nak buat ibadat tu biar bertepat. Apa maksud bertepat? Yakni bertepatan dengan hukum syarak. Ni patut bagaimana kita nak tahu kita ni bertepatan dengan syarak? Kena belajarlah. Kena belajarlah. Jadi bila kita belajar, maka kita tahu apa yang kita nak buat dan apa yang kita buat. Adakah bertepatan dengan syarak atau tidak? Kita boleh nilai sebab kita belajar. Tapi bila kita tak belajar, tak boleh nak nilai. Ni hak masalahnya. Bila ada dah pada diri kita tu malas untuk belajar. Bila malas untuk belajar, maka tak ada lah. Nak buka pintu kebenaran tu susah dah lah. Sebab pintu tu tak ada. Nak masuk pada kebenaran tu mesti daripada pintu ilmu. Ilmu itulah pintu untuk nak menuju pada kebenaran. Tak ada ilmu, bagaimana kita nak tahu hak kita jalani itu benar atau tidak? Sekadar dengan orang tu ceramah begini, orang tu ceramah begini tak memadai. Kenapa tak memadai? Sebab ada hak mengajar tu betul dengan agama, ada orang mengajar tak betul dengan agama. Bukan kata sekarang, dulu pun sama dah. Orang mengajar ni ada betul dengan agama, ada tak betul dengan agama. Lepas tu kita banyak benda ni disoalkan oleh masyarakat. Bagaimana kita nak tahu? Kami pening. Jadi bagaimana cara? Kembali pada manhaj ahli ulama kita. Ambil ilmu dengan cara talaqi dan belajar kitab-kitab yang muktabar. Hurayah ulama dah. Faslun sesat di situ deh. Tu orang yang mana cukup syarat wajib dia puasa, maka wajiblah atas dia puasa. Tak cukup syarat, maka tak wajib puasa, dia bahkan haram puasa. Seperti masalah orang perempuan haid dan nifas. Orang kafir kalau dia nak puasa, puasalah. Tapi amalan puasa dia tu tak jadi apa-apa, haba'an mansura, jadi debu-debu bertebangan begitu. Tapi bila orang kafir tu dia dah nak solat, dia nak berlatih dah dengan puasa, itu kita nampak dah. Ada dah satu benda yang akan Allah Ta'ala nak beri kepada dia. Apa dia? Kemungkinan besar akan memeluk agama Islam. Tu banyak kita tengok ada orang-orang kafir non-muslim ni, dia berlatih juga untuk puasa bulan Ramadan. Kerana saing-saing dia orang Islam tu berpuasa, dia berpuasa. Orang jenis begitu dekat dengan agama. Hak teruknya orang Islam dah tak siap puasa. Orang kafir nak puasa, orang Islam dah tak siap puasa. Ni hak bimbangnya. Hati apa jadi agama jadi nipih tu. Anytime tu, bila-bila masa tu dia nak jadi pada kupu tu. Wal iazubillah. Faslun pada menyatakan segala syarat mengesahkan puasa itu 8 perkara syarat sah puasa. Pertamanya hendaklah ada ia seorang tu shaim Islam pada tiap-tiap hari yang puasa ia shaim di dalam hari dia kena Islam, berterusan dengan Islam. Jadi kalau ada waktu yang mana dia kufur murtad wal iazubillah, maka tak jadilah. Tak jadi. Dan jika murtad ia seorang pada hari itu,
maka batallah puasanya seorang dengan dia dengan dia ni sababiyah, dengan sebab murtad itu. Dengan dia ini dengan sebab dia murtad. Tak jadi puasa dia. Kedua, sunyi daripada haid dan nifas pada tiap-tiap hari yang puasa ia seorang di dalamnya adalah hari. Maksudnya mula daripada dia start puasa hinggalah habis dia puasa saat itu, habis maksudnya masuk waktu puasa, dia tu suci daripada haid dan nifas. Sunyi ni maksudnya suci daripada haid dan nifas. Dia mau tanya, nak kena ulama adalah betul mengikut manhaj ahli sunnah. Sebab sekarang ramai mengaku ahli sunnah Jumaah tapi banyak bercanggah. Mudah saja kita nak tahu kata orang yang dakwa ikut manhaj ahli sunnah atau tidak tu dengan kita kembali pada merujuk marajik dianya kepada kitab-kitab muktabar dari ahli sunnah. Mana kitab-kitab muktabar dari ahli sunnah? Iaitu kitab-kitab hak kita dak belajar ni lah. Ni kita nak belajar ni kitab-kitab Jawi. Kitab-kitab Jawi lah diterjemah daripada kitab-kitab muktabar daripada ahli sunnahnya. Kitab Ar-Raudhahnya, kitab banyak lah. Hak fiqh, hak tauhid, hak tasawuf, hak hadis, hak tafsir. Jadi kalau dia tu huraiannya betul dengan cara huraian kitab-kitab muktabar dari ahli sunnah, maka betul lah dakwah dia. Sebab tu kita kata jangan banyak duduk dengan ceramah saja. Maksudnya jangan duduk dengan huraian saja tanpa ada manhaj dengan berkitab. Sebab kita tak dapat nak nilai seseorang tu benar tak benar. Nampak ni? Baik. Maka batallah puasanya dengan dia. Mana saat ni? Ada selingan soalan. Dan nifas pada tiap-tiap hari yang puasa ia seorang di dalamnya dalam hari tersebut kena suci daripada haid dan nifas. Tak boleh ada walaupun sesaat. Start daripada subuh. Pagi subuh tu sampailah ke maghrib. Lepas maghrib tu nak datang haid nifas, tak ada masalah. Dan jika kedatangan tetapi tiada membatalkan puasa sebab pitam, tu naklah sawab ada jatuh tu. Dan jika kedatangan gila pada harinya, ada benda nak kena tambah tu. Tambah hak ada kitab. Hak kitab Rumi tu saya tak pastilah ada jatuh ke tak. Kitab Jawi ni ada jatuh. Dan jika kedatangan gila pada harinya, nescaya batal puasanya. Banyak jatuh tu. Tersalah tobak lah ni cetakan ni. Dan jika kedatangan gila pada harinya, hari kita puasa, nescaya batal lah puasanya. Batal walaupun sesaat. Tak nak tambah lagi kak. Maksud kata walaupun sesaat, nak takkid kata batal puasa walaupun sebentar. Tetapi walaupun kata batal puasa saning dengan sebab kedatangan gila walaupun sebentar, tetapi tiada membatalkan puasa sebab pitam atau mabuk. Pitam mabuk tak batal. Tak batal tu, kata tak batal dengan kedatangan pitam dan mabuk tu jika siuman ia seorang. Jika segar daripada pitam dan mabuk itu, jika siuman ia daripada sesaat pada hari itu. Maksudnya kalau kata berpanjangnya pitam dan mabuk pada hari kita puasa, asal ada sesaat sahaja, sebentar saja di dalam tempoh antara subuh dan maghrib tu, ada waktu kita siuman daripada pitam dan mabuk kita, maka sahlah puasa. Jadi gila ni berat. Gila ni berat. Walaupun ada siomel pada waktu lain, mari sebentar saja gila, dia membatalkan keseluruhan hari kita berpuasa. Keempat, berniat dengan hatinya pada tiap-tiap malam. Ini atas kita mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i kena niat tiap-tiap malam. Kenapa? Kerana ibadat puasa setiap hari itu merupakan ibadat mustaqil, ibadat yang berasingan. Ya berbeza dengan mazhab Maliki. Umpamanya dia memadai dengan niat pada awal Ramadan
untuk dipuasa ke keseluruhan Ramadan. Kenapa? Kerana dia beranggapan pada mazhabnya itu 30 hari Ramadan tu dikira ke satu ibadat. Bila kata satu ibadat, maka memadai dengan sekali niat. Jadi di sinilah atas mazhab kitanya boleh kita taklid pada mazhab tadi dengan niat sekali itu pada malam Ramadan kita niat keseluruhan Ramadan. Boleh kita taklid tu apabila ada maslahah dia. Seumpamanya kita lupa pada malam-malam yang lain. Jadi malam ni kita niat dah 30 hari puasa kita niat. Malam esok kita terlupa, bukan sengaja tak niat, terlupa. Maka dikira boleh atas kita nak taklid atas pendapat tadi, kira memadai dengan sekali niat. Tapi jangan sengaja tak niat. Tu tak boleh. Sengaja jadi dah saya niat dah awal Ramadan tak perlu niat dah lah, tak boleh. Tiap-tiap malam kena niat. Melafazkan niat dengan lidah itu sunat. Orang panggil talafuz. Niatnya mahalluha qalbun, dalam hati. Dan talafuz biha dengan niat itu sunnatun, ialah sunat. Seperti dikatakan nyo seorang, asumu ghadan an ada'i fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Biasa kita nawaitu sama ghadin. Tak apalah, sama saja tu. Artinya aku puasa esok hari asumu ghadan. Aku puasa esok hari ada fardi Ramadan kerana menunaikan fardu bulan Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu syarat dia. Yang kelimanya, hendaklah ta'yin daripada Ramadan. Kena tentu Ramadan. Tak tentu fardu lain, tak apa. Dia gini, bulan Ramadan tidak ada puasa sunat. Nampak? Ya beza dengan zuhur. Zuhur kita kena tentu dengan fardu zuhur, baru jadi fardu zuhur. Kalau kita hanya niat sahaja aku sembahyang zuhur, dia jadi sunat. Sebab zuhur ni ada solat sunat, ada solat fardu. Ramadan ni kita kena tentu ke puasa Ramadan. Tak tentu pada fardu pun tak apa. Qasad ada dah sahaja aku puasa. Tak datang ke ta'arud, tak apa. Sebab masalah ta'arud fardu ni, puasa Ramadan mana ada hak sunat. Yang penting kita kena ta'yin ke qasad dan ta'yin ke kata puasa tu Ramadan. Atau nazar, ditentukan nazar. Nazar pun tak ada hak sunat. Dan kafarah, ada dan puasa kafarah. Maksudnya kita kena tentukan puasa kita ni puasa gapo? Puasa Ramadan ko, puasa nazar ko, puasa kifarat ko. Tu syarat yang kelima. Syarat apa tu? Syarat bagi sah ke puasa. Saat ni syarat wajib puasa. Ni syarat sah ke puasa. Ada 8 ni. Tu yang kelima. Yang keenamnya, menahani diri daripada jima'. Imsak kena tahan diri. Apa maksud saum? As-saumu lughatan al-imsak. Puasa pada bahasa ni maksudnya menahan diri. Menahan diri daripada bercakap panggil puasa pada lughah. Menahan diri daripada berderak. Duduk rumah saja. Bukan lockdown. Puasa tu dia panggil puasa pada bahasa. Lockdown ni puasa pada bahasa dia panggil. Ada pun pada istilah puasanya apa? As-saumu fi istilah imsaku anil muftiri min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan diri mula daripada tulu'il fajri. Tulu' fajri ni maksudnya terbit fajar. Terbit fajar kat subuh lah. Ila ghurubi syamsi, sehingga tenggelam matahari. Tenggelam matahari apa? Maghrib. Apa? Keenamnya, menahani diri daripada jima' tubuh. Jadi jima' ni maaf bila sebut kat kita kena terang lah.
memasukkan qadah hasyafah ke dalam farash. Jadi, maaf kita sebut, kalau kata tak sapa lagi qadah hasyafah, dia tak panggil jimuk. Bila kata tak panggil jimuk, sebelah lelaki hak mensetubuhi isteri tu tak batal lagi puasa. Adapun si isteri yang disetubuhi tu, walaupun tak sapa hak jimuk, tak sapa hak qadah hasyafah, dia telah terbatal. Dia batal dah. Sebab itulah masalah kena puasa 2 bulan turut ni hak lelaki saja. Hak perempuan tak. Kenapa? Kerana hak lelaki ni dia batal puasa sebab jimuk. Adapun hak perempuan tu sebelum sampai hak jimuk, dia batal dah puasa dengan sebab memasukkan sesuatu pada rongga yang berlubang. Nampak dah? Kena sipailah ilmu ni. Sipai ilmu ni bulan Ramadan. Kalau hak jenis puasa Ramadan, kalau hak puasa tiap-tiap hari ni, tak Jumaat Senin Khamis ko ataupun puasa Nabi Daud bergilir hari puasa. Jadi kena ingat sama lah ni. Beramal tu beramal dengan ilmu tu dia baru ada iti, baru ada hasil. Kemudian ada pula ikhlas. Tu dia orang panggil bukan kata hasil biasa, hasil yang banyak. Kalau kata beramal ilmu tak ada, hak tu tak nanti kau ikhlas. Minum air nak batal puasa, tu tak payahlah. Tak payah. Keenam, menahani diri daripada jimuk, maka batallah puasa dengan dia dengan jimuk tadi. Jadi nak beri pahamnya, hak lelaki ni selagi mana tak sapa hak jimuk tu, dia tak batal lagi. Cuma sepatutnya dia tahan dah lah. Cuma kalau kata tak tahan, sah tak puasa dia? Sah selagi mana tak sapa hak jimuk. Hak puan batal dah. Lepas tu hak perempuan ni bila dah suami nak buat benda haram, kena tegur, wajib tegur. Jangan buat warok pula. Tak boleh dah habis nak ni. Syurga kita di bawah tapak kaki tak lelaki. Jangan buat tak betul begitu. Jadi taat ke makhluk ni biar membetuli taat pada Allah dan Rasul. Kalau makhluk tak kiralah ibu bapa ko suami ko mengarah kepada maksiat pada Allah Rasul, haram taat. Jangan buat warok tak tepat. Ni bapa tak akan tudung. Cik Abang suka kita tak tudung. Cik Abang suruh kita tak tudung. Tak boleh begitu. Dia kena ada hak taat ke makhluk ni. Sebab tu kita kata kena belajar. Bila belajar kita faham. Kefahaman kita ni betul ke tak dengan syarak. Kalau kita tak belajar selama-lamanya, kita tak akan faham seperti mana syarak kehendak. Duk jahil begitulah. Jahil tak pandai membaca, jahil tak pandai mengira-ngira dengan keuntungan kerugian di atas muka dunia, jahil tak pandai main Facebook, tak pandai apa-apa orang ahli dunia sekarang nak buat, malu dunia. Jahil dengan agama ni, malu akhirat yang berkekalan. Tak, nenek dia, mak dia duk kapung, jahil dengan kejayaan dunia sekarang. Tak malu mana. Kalau malu pun sekejap ya dengan ahli dunia ni. Kalau kena tipu pun tipu sekejap saja dengan ahli dunia ni. Bukannya lama sangat dunia ni. Nampak? Tapi jahil dengan akhirat ni malu dia berkekalan. Azab dia tu pedih walaupun sebentar. Apatah lagi kalau azabnya lama. Sialah orang tak kena nilai dunia ni apa, akhirat ni apa. Kita ni alhamdulillah sangat-sangat. Allah Ta'ala beri kita faham dunia ni apa, akhirat ni apa. Walaupun hati kita ni ada lagi ke dunia sikit-sikit. Tapi kita faham hak kita nak pada dunia sikit-sikit tu pun tak betul. Kita kena nak ke akhirat sepenuh-penuhnya. Kita sedar ada ilmu. Orang tak ada ilmu, dia tak sedar. Qada puasa tapi si suami minta nak bersama. Gana tu ustaz. Bila dah kita qada puasa, wajib kita kena habiskan kecuali datang uzur seperti haid dan nifas. Suami nak tak nak, ayat kata mana karang lah. Insya-Allah. Cik abangnya lagu mana ni? Umpama tu soalan orang tanya ni. Buat contoh. Jadi katanya tak boleh.
Sebab puasa wajib berbeza puasa sunat. Puasa sunat kena minta izin pada tok laki, wajib minta izin. Berbeza dengan semaya sunat. Semaya sunat tak perlu minta izin pada suami sebab dia sebentar saja. Nampak? Puasa wajib tak perlu minta izin dah. Puasa sunat kena minta izin pada lelaki. Kecuali puasa Asyura dan puasa Arafah. Tu ada yang mengecualikan daripada keizinan lelaki. Tak minta pun tak apa. Lepas tu tok lelaki pun kena puasa-puasa ledek. Asyura, Arafah ni 2 kali je setahunnya. Umpama kita kata keenam, menahani diri daripada jimuk, maka batalah puasanya dengan jimuk jikalau tiada inzal sekalipun. Ni royah dia panggil. Sehingga nak kata membatalkan puasa semata-mata jimuk ni walaupun tak keluar air mani. Inzal ni maksudnya keluar air mani. Tak keluar air mani pun batal puasa. Dengan syarat jika hasil ia jimuk daripada yang wadih. Dengan sengaja wadih ni wa'alik doha tu. Wadih ni tak? Wadih ni maksud katanya kemaluan yang jelas. Dia ada ghairu wadih ni masalah khunsa. Nak ikut kuliah online kena minta izin. Nak minta izin apanya? Tak. Kalau kuliah tu wajiblah dengar. Kalau kuliah tu hok bagai-bagai sunatlah dengar. Tak ada wajib nak kena minta izin atok lelaki. Nampak ni? Nak dengar bagai agama ni. Kalau tanya saya nak dengar berita, wajib ke tak minta izin atok lelaki? Tu munasabah juga. Munasabah juga. Sebab berita ni tak ada bagi hak wajib. Kalau hak bagi orang panggil bagai-bagai hak agama ni, kalau dia hak wajib ya, tok laki tegah pula kita daripada dengar kuliah agama, daripada nak pergi ngaji agama, tu berdosa pula atas tok laki. Kecuali dalam kitab kata boleh suami menegah isteri daripada pergi mendengar agama. Kalau tok laki dia tu pergi belajar agama, balik ajar ke bini. Kalau tidak, maka haram dia tegur. Tiap-tiap malam ada kuliah online dah ni. Tak ada masalah dengar lah. Kalau tok lelaki kata tak boleh dengar kuliah, tak apa, suruh tok lelaki baca kitab. Tu hak dalam kitab sebut tu. Boleh dia tegur dengan syarat dia mengajar. Kalau dia pun tak sempat mengajar, hak wajib lah, hak wajib. Kalau hak sunat supaya kuliah duha ke, hak tidak pengajian fardu ain dia panggil, ataupun majlis zikir-zikir, hak tu dia boleh tegur. Dia boleh tegur daripada kita berpergian, ataupun boleh tegur kita tutup mari layan saya ke apa semua. Tu boleh. Sebab benda tu tak wajib. Tapi kalau benda tu berkaitan dengan hak wajib, tak boleh. Kecuali saat ni dia tegur dengan syarat dia yang akan ajar. Biar hak betul lah, jangan hak sesat pula. Dia ajak sesat. Sebab tu cari pasangan ni biar hak jenis betul selalu dah. Cari pasangan hak belok pas kita. Terutama orang puai. Orang puai kena cari pasangan hak suami ni hak betul dah. Kalau hak suami cari orang puai hak tak betul, boleh berkira. Sebab suami ni dia ketua keluarga. Tak dia boleh orang panggil mengerasi pada nak ajar ke isteri. Tapi isteri nak mengerasi mengajar suami, tu tidak ada kemampuan di atas dia. Baik, sebab tu boleh menikah dengan kafir kitabiah tu. Hak jantan menikah dengan kafir perempuan. Hak perempuan muslim nak menikah dengan kafir, kafir kitabi, tak boleh. Tengok, hak agama atu ni comel benar belaka dah. Tak ada dah zaman ni kafir kitabiahnya. Dengan syarat jika hasil ia seorang jimuk daripada yang wadih. Wadih ni maksudnya kemaluan yang jelas. Dia hak tidak wadih ni masalah khunsa. Khunsa bila dia tak jelas dia ni lelaki ke puan, sedangkan dia ada kedua-dua kemaluan. Maka hak tu lain. Maka hak tu tak jelas pada batal puasa. Sebab bila disetubuhi hak alik orang panggil dengan lelaki dia saat ni, kemungkinan dia hak puan.
Maka batal puasa dengan dia jikalau tiada inzal sekalipun, dengan syarat jika hasil ia jimuk saat itu daripada yang wadih, zakar kemaluan hak wadih dengan sengaja. Maksudnya bukan tak sengaja lah, kemama mimpi ke hak tu lain. Lagi diketahui akan haramnya, kalau dia bawa masuk Islam, tu lain. Enggak orang bukan Islam pula ni dia reti tentang agama Islam ni lebih banyak pada orang Islam sekarang pun ada. Ni sebab dia belajar, dia kaji. Orang Islam yang ada sekarang ni, maaflah kita kata ni, kadang-kadang kurang kualiti. Sebab dia Islam, dia gagah dengan Islam dia. Aku Islam. Dia gagah dengan Islam tu tanpa dia mendalami. Ada pun setengah-setengah orang kafir non-muslim ni, walaupun dia belum Islam tetapi dia dalami hukum Islam, dalil-dalil tentang Nabi dan sebagainya. Tu. Jadi orang jenis gitu cepatlah tu nak memeluk agama Islam, sebab bila dah dia kaji dia akan jelas kebenaran Islam ni. Dengan sengaja lagi diketahui kan akan haramnya, kalau tak diketahui dimaafkan. Hak mualaf lah ni, hak orang Islam dah tu, hak tu tak dimaaf sebab dia panggil jahil dia tu dengan taksir, dengan sengaja dia, dengan orang panggil kesilapan dia. Ketujuh, menahani diri daripada menyahajai muntah, maka binasalah puasa yang mengupayakan dia. Mengupaya ni maksudnya usaha. Maka binasalah puasa yang mengupayakan dia muntah dengan sengajanya. Lagi diketahui akan haramnya muntah dengan sengaja, serta dengan ikhtiarnya, serta dengan usaha dia. Ni banyak juga muslimat menanya, dia mengandung mula bulan Ramadan, dia mengandung, ataupun dia tu ada sakit ke, ada mabuk lauk ke apa semua, jadi dia muntah pada bulan Ramadan. Jadi tanya batal ke tak puasa, jadi kena kembali semula lah. Sengaja ke tak menyahajai ke tak muntah, ataupun tidak menyajahi akan muntah. Menyahajai ni, menyahajai ke tak, sengaja ke tak, bahasa Kelantan panggil segeling ke tak, pisah ke tak. Dia kata saya tak pisah, saya tak sengaja, tapi ia termuntah, maka tak batal. Ni kalau sengaja muntah batal, semata-mata muntah batal, walaupun tak masuk sisa muntah tu ke dalam mulut kembali. Masuk tak masuk tak kira. Kerana masalah muntah ni ialah diri muntah tu yang membatalkan. Diri muntah yang sengaja tu membatalkan. Kedelapannya, menahani diri daripada memasukkan suatu benda jikalau sedikit sekalipun daripada makanan atau daripada makanan atau daripada tiada makan sekalipun. Daripada makanan atau daripada tiada makan sekalipun. Seperti mana? Seperti sebiji lengo. Lengo ni maksudnya biji hak halus je lah. Dia masuk, dia sengaja telan. Apa tu saudah kecil tu kok. Dia sengaja masuk. Anak batu kepada rongga yang terbuka, iaitu mana? Anggota yang terbuka. Bating telinga, masuk ke telinga. Ni ada ubat masuk ke dubur lah apa semua tu. Tak boleh lah rongga terbuka. Ustaz ni puasa sebulan, bulan Ramadan tu Ustaz Mahizat royak kalau tak ingat niat puasa, pahala puasa dapat pada hari tersebut, tapi puasa kena qada. Pahala puasa dapat pada hari tersebut, tapi pada puasa kena qada. Ni pun ada pendapat juga. Ni ada setengah guru kita pun dapat gitu. Ni tapi kita tengok setengah kitabnya, dia hurah kata puasa tu sah. Gitu. Masalah apa? Sebab kita taklid dah atas pendapat yang menghukumkan sah. Jadi kalau cermat gak, qada pula dah puasa hak tak diniatkan hari tersebut. Gitu deh. Baik.
Tu takdi lagi kita duk hurah tu. Mana nanya tu. Nak tanya kalau saya test swab test memasukkan alat swab test dalam rongga, mulut atau hidung, batal tak puasa? Seperti mana hak disebut dalam kitab enggak batal lah. Tapi atas fatwa pula. Fatwa dah bila mufti kata tak batal. Katakanlah mufti kata tak batal di atas masalah muasarah, dia kata tak batal, maka tak batal. Bolehlah kita nak ikut sebab orang panggil ulama sebut ni, kita orang awal ni, kita ni pendapat kita ni, amalan kita ni di atas fatwa mufti. Maksud kata benda tu kan dapat elok-elokkan. Kalau dapat nak kena qada lah pula. Maksudnya ada pendapat fatwa hok kata tak batal, tak batal. Tapi nak ikut hukum asal tu batal lah, memasukkan sesuatu. Ya banyak ni, bukan masalah swab test saja. Kalau sebelum musim Covid ni lagi, hok masalah ada alat-alat yang dimasukkan pada rongga di atas dasar untuk mengubat. Tu pun sama, ada ulama-ulama muasarah menghukumkan dengan tak batal. Atau rongga zakar atau lubang susu perempuan. Kita kata deh, lubang susu hak putih perempuan duk susu ke anak tu, dia ada lubang walaupun sikit, sebab tu keluar susu. Tu pun dikira lubang seperti mana lubang telinga jugalah. Supaya lubang hidung dia panggil rongganya terbuka atau barang sebagainya. Maka apabila dimasukkan sesuatu benda kepada yang demikian itu, lalu sampai ia benda tersebut kepada batinnya, batin rongga terbuka. Kalau supaya hidung ni hak rongga dalam, rongga dalam ni khasium, dia dah khasium, melepasi khasium. Hak sebelum pada khasium ni panggil rongga luar. Supaya kalau telinga ni orang panggil rongga luar lah. Bila masuk pak dalam, tu baru nak dekat dengan gengenda telinga dengan otak tu, barulah dikira dengan rongga batin. Ni. Maka apabila dimasukkan sesuatu benda kepada mereka itu, lalu sampai ia kepada batinnya, maka batallah puasanya dengan dia, yakni dengan sebab memasukkan sesuatu. Samalah orang perempuan ya ni, ada hak tanya masalah basuh ke kemaluan. Bila kemudian daripada orang panggil qada hajat tu, ada soalan dia mau tanya, ada setengah mengajar kata kena masukkan tangan jari ke dalam lubang tempat keluar najis tu. Benar ke demikian? Jawab kata tidak. Ni ada kita jumpa dari kitab mana, Buriah ke seingat dulu dah sebut dah. Tidak benarlah. Tak perlu pun sampai begitu. Bahkan kalau dibuat juga di bulan Ramadan, itu dalam Buriah seingat saya. Bahkan kalau dibuat juga di bulan Ramadan, batal puasanya. Kerana memasukkan pada hak batin. Dia wajib basuhnya luar saja. Lepas tu ada tanya masalah hak orang janda dengan hak anak dara basuh. Nampak? Apa pusat ia tak kira rongga terbuka pusat ni. Tidak terbuka. Supaya mata lah, mata pun tak kira rongga terbuka. Baik, apa dah saat ni saya nak ayat Allah SWT Muhammad. Lupa dah. Tengok soalan saat ni. Jadi masalah perempuan janda dengan hak dara. Jadi hak qada, hak wajib dia basuhnya kemaluan saat ni, hak terzahir sajalah. Jadi hak janda ni mungkin, maaf kita sebut mungkin dia tersenyum tu luas sikit daripada hak dara. Cuma qada tu sajalah, qada hak tersenyum lebar luas sikit tu sajalah. Tidaklah siapa nak kena dijolok masuk ke dalam. Boleh ni. Tu kalau ada dia mau kata kena jolok masuk ke dalam nak bagi suci tu, kena tanyalah marajiknya mana. Sebab sebelum pada ni kita dah jumpa dah. Dalam kitab yang lain, dalam kitab Buriah seingatnya, yang kata tidak disuruh ke dan benda tu disebut ke perbuatan orang hak jahil. Kuat lagi tu. Tak kata perbuatan orang yang jahil dengan agama. Jadi kalau ada hak demo suruh buat juga, kena tanya marajik kitab mana, ulama mana hak ayat kata begitu deh. Supaya kita jelas. Kalau betul ada pendapat lah. Sebab sekadar yang kita jumpai masalah-masalah tu tak ada pun suruh kata nak kena masuk ke kepada hak dalam saat ni. Hak ada
hak masalah kena masuk ke sekadar seruah ni ialah isu masalah haid. Tu ada masalah haid. Masalah nak basuh ke daripada najis tu tak ada jumpa. Masalah haid memang dia kata kalau tak ada dah dituala kena masuk ke umpama kapas ke dimasukkan sekadar satu ruah sikit saja untuk memastikan di dalam pun tak ada juga. Nampak? Sebab haid ni dia keluar daripada sedada dalam pakar rahim. Sebut gitu ni. Jadi ada masalah fatrah, ada masalah nakok. Jadi mungkin saja tak ada di luar tetapi ada di lalai. Maka kerana tu nak memastikan dimasukkan tu. Ada pun masalah untuk basuh kemaluan kita setelah daripada kita keluarkan najis ni. Tu tak dijumpai lah. Habis di situ. Ni kita ni bulan ni insya-Allah kita nak khatamkan ni. Sebab tu dilaju-laju ke sikit ni. Faslum pada menyatakan video. Tak boleh banyak juga deh. Wallahu a'lam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika salihin. Wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.